30 yang akan memulakan perbahasan. Tuan Yang di-Pertua, nak bertanya saja. Saya menghormati hak segambut. Cuma mungkin sedikit penjelasan. Jarang berlaku ahli kabinet mengasingkan dirinya sebagai ahli parlimen untuk berucap. Saya tak kata tak boleh. Saya cuma nak minta penjelasan daripada Yang di-Pertua. Yang berhormat Indra Pakota, saya pun mula-mulanya agak skeptikal. Tapi saya went through 100 peraturan ini, tidak ada satu peraturan pun yang menghalang. Oleh dan sedemikian, memkuatkuasakan peraturan 43, 99, 99A, saya dengan ini membenarkan. Jika ada apa-apa yang hendak dipinda, I think jawatankuasa boleh dibajukanlah, ya. Okey, sedemikian saya mempersilakan pembuka tirai Yang Berhormat Segambut. Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu izinkan saya menzahirkan ucapan tahniah kepada Menteri Dalam Negeri atas usaha dan inisiatif dalam meneruskan pengubalan pindaan Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 dan seterusnya dibentangkan dalam bacaan kali kedua penggal ini. Tuan Yang di-Pertua, sesungguhnya usaha meneruskan proses pindaan perlembagaan persekutuan ini telah dimulakan sejak Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail memegang portfolio Timbalan Perdana Menteri pada tahun 2019. Antara asas utama pindaan ini ialah supaya wanita Malaysia yang melahirkan anak di luar negara dapat memberikan kewarganegaraan kepada anak mereka secara automatik sama seperti lelaki. Kami menerima banyak aduan dan luahan para ibu dan suami yang tertekan oleh kerana isu dokumentasi anak-anak mereka yang lahir di luar negara. Sedangkan anak-anak ini adalah anak kepada warga negara Malaysia. Untuk makluman Dewan, Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Segambut sahaja menerima 97 permohonan berhubung kewarganegaraan. Daripada jumlah ini, sebanyak 41 telah diluluskan, hampir 50%, 14 dengan status selesai. Dalam pada itu, 12 permohonan ditolak dan sebanyak 30 lagi permohonan sedang diproses. Kerajaan juga banyak menerima cadangan dan justifikasi yang kukuh daripada pakar perundangan dan perlembagaan serta pertubuhan bukan kerajaan berhubung keperluan dan kepentingan, pemberian status kewarganegaraan kepada anak-anak pemastautin tetap dan penurunan had umur permohonan 21 kepada 18 tahun. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah juga pernah menulis kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Haji Mahyudin bin Muhammad Yassin pada 2 April 2019 yang ketika itu Menteri Dalam Negeri, ini salinan suratnya, bahkan pernah mengadakan kunjungan hormat kepada beliau, boleh saya katakan bagi pihak para ibu dan kanak-kanak di luar sana. Namun usaha ini tidak mendatangkan hasil, tiada perubahan atau sebarang tindakan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri pada masa itu. Selepas langkah Sheraton pada Februari 2020, Pakatan Harapan kekal meneruskan usaha ini dan sebagai ahli Parlimen Segambut, saya telah bersama dengan Family Frontiers dengan izinnya berada di mahkamah dan beberapa sidang media dan program kesedaran bersama mereka. Menerusi pilihan raya umum ke-15, PRU 15, kedua-dua gabungan politik, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing menjadikan kewarganegaraan ini sebagai satu manifesto yang penting jika menang kuasa. Perkara ini telah sekian lama menjadi perjuangan yang disokong oleh banyak pertubuhan bukan kerajaan serta para ibu yang terkesan. Menteri Dalam Negeri hari ini bukan sahaja mempunyai kesungguhan politik, malah mempunyai kekuatan moral untuk membentangkan pindaan ini berbanding menteri-menteri sebelum ini. Namun untuk mendapat kesemua perkara yang diperjuangkan, kadang-kadang kita terpaksa bermula dengan langkah berani yang pertama. Inilah langkah yang berani tersebut. Jika tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Sejak tahun 2018, saya telah mendengar jawapan 3 Menteri Dalam Negeri berhubung isu kewarganegaraan ini dan kesan kepada keluarga Tan Sri Muhyiddin, Hamzah dan kini Saifuddin. Bagai langit dan bumi sekiranya dibandingkan jawapan Saifuddin dengan yang sebelum ini. Boleh sebut nama penuh Saifuddin, ada 2 dalam Dewan ini. Semestinya Saifuddin Nasution. Terima kasih.
Menteri Dalam Negeri kini telah meluluskan begitu banyak kes kewarganegaraan yang mempunyai impak terhadap golongan ibu dan anak mereka dan telah clear banyak backlog bertahun-tahun sebelum ini. Semuanya atas dasar simpati dan empati terhadap nasib dan masalah yang dihadapi, sama ada oleh atlet, permohonan atlet pun ramai, mahupun kanak-kanak. Satu demi satu permohonan dan aduan diteliti dan dipertimbangkan sewajarnya. Walaupun Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin menerima pelbagai tentangan dan tomahan di luar sana, beliau tetap meneruskan usaha murni ini demi masa depan anak-anak kita. Syabas dan terima kasih tidak terhingga kepada Kerajaan Perpaduan sejurus memikul tanggungjawab sebagai kerajaan untuk rakyat, terus bekerja dan meneruskan usaha ke atas pindaan perlembagaan persekutuan ini. Terima kasih kepada Family Frontiers dan peguam mereka, Prof. Gudel Singh, semua NGO, ibu-ibu dan ahli keluarga yang terlibat serta penjawat awam yang bertungkus lumus bekerja keras untuk menghasilkan pindaan ini. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah, mantan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Wanita yang telah memperjuangkan isu ini. Yang Berhormat Datuk Seri Haja Nancy binti Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Othman yang merupakan pengerusi jawatan kuasa pilihan khas wanita, kanak-kanak dan pembangunan masyarakat dahulu dan konsisten sehingga sekarang Menteri Undang-Undang memperjuangkan isu ini, dan kini jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Yeo Bee Yin Puchong, pemimpin parti, Majlis Raja-Raja, media dan semua ahli parlimen yang sentiasa meneruskan perjuangan ini tanpa mengira sebagai kerajaan ataupun pembangkang. Saya akui pindaan ini mungkin tidak sempurna 100%, namun kerajaan Madani mempunyai kesungguhan political will dengan izin untuk melakukan reformasi, menunaikan janji dalam manifesto, memperbetulkan kesalahan dan memberhentikan ketidakadilan terhadap para ibu dan anak-anak mereka selama bertahun-tahun ini. Komitmen untuk meminda perkara 19 merupakan komitmen utama Kerajaan Perpaduan. Ini telah dibuktikan semasa kerajaan membawa usul pindaan dan juga telah dihantar ke jawatan kuasa pilihan untuk dikaji dan mendapatkan pandangan semua ahli parlimen. Dengan pindaan ini, kita semua boleh pulang kepada keluarga masing-masing dan dengan bangganya memberitahu kepada anak-anak perempuan kita bahawa saya sebagai ibu ataupun ayah yang terlibat dalam penggubalan undang-undang ini serta berjaya memberikan hak wanita dalam memberikan kewarganegaraan. Tuan Yang di-Pertua, saya sebagai ahli parlimen yang sentiasa dekat dengan rakyat dan keluhan mereka berhubung isu ini, sememangnya dari semasa ke semasa cuba bergerak bersama rakyat dan pertubuhan bukan kerajaan. Pindaan ini merupakan satu naskah yang holistik. Tiada ruang penolakan berdasarkan perundangan dan garis panduan sekiranya seseorang itu mencukupi syarat dan kelayakan. Terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri dan semua ahli yang berhormat kerajaan dan pembangkang atas kefahaman bersama. Saya difahamkan dalam jawatan kuasa pilihan ramai ahli wanita daripada golongan pembangkang juga telah bersama pengerusi kita Yang Berhormat Yeo Bee Yin untuk memberikan maklum balas kepada kerajaan. Dan akhir sekali, pindaan ini melangkaui politik dan kepartian. Saya benar-benar berharap semua ahli parlimen akan hadir dan menyokong pindaan ini dan bukan dengan sengaja berkecuali ataupun cuba menggagalkannya. Ini kerana memandangkan populasi wanita melebihi 50%. Kegagalan ahli-ahli Yang Berhormat untuk menyokong pindaan ini tentunya akan diingati oleh mereka menjelang PRU yang akan datang. Sekian, terima kasih. Segamut menyokong usul. Terima kasih Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin memulakan perbahasan ini dengan menyatakan perkara-perkara yang progresif, yang positif dalam pembentangan pindaan RUU berkenaan kerajaan ini. Terima kasih kepada kerajaan kerana mengekalkan isu anak-anak terdampar ini. Maknanya kerajaan bersetuju apa yang saya fahamkan secara operational law, automatic. Makna anak terdampar ini dikekalkan seperti sebelum ini. Dan yang kedua, satu langkah yang progresif juga yang telah diambil oleh
kerajaan dalam soal wanita-wanita rakyat Malaysia yang suami dia rakyat asing melahirkan anak di luar negara. Maknanya pindaan ini bersetuju supaya taraf yang sama wanita dan juga lelaki rakyat Malaysia dapat mewariskan kerakyatan pada anak masing-masing selepas perjuangan mereka lama. Ini perkara yang baik. Hanya saya minta Yang Berhormat Menteri, kalau boleh, tarikh penguatkuasaan itu, adakah selepas pindaan ini lulus nanti diperkenankan Yang di-Pertuan Agong, digazetkan barulah berkuat kuasa itu, atau saya berharap kalau boleh kita retrospektif, undur ke belakang yang sebaiknya sejak negara merdeka atau pembentukan Malaysia, tak ramai pun yang umur begitu. Berilah mereka yang dah umur 60-70 tahun ini diiktiraf sebagai rakyat Malaysia. Jadi saya minta supaya retrospektif. Ini perkara yang positif yang kita kena akui kerajaan mendengar keluh kesah tapi ada satu perkara Yang Berhormat Menteri yang saya bimbangkan ialah soal anak-anak yang lahir di kalangan rakyat orang asli di Semenanjung, rakyat asal di Sabah Sarawak, di pedalaman, dan rakyat terutama kaum India yang bergenerasi, termasuk ramai di Johor yang dulu tinggal di estate-estate, yang sudah bergenerasi, ibu bapa mereka ini adalah PR, permanent resident. Mereka tak ada negara lain. Mereka lahir di sini tapi dokumen mereka tak lengkap, PR. Jadi mereka ada anak. Jadi bila dilahirkan anak ini, apa yang saya nampak pindaan kerajaan iaitu, kalau saya silap tolong betulkan, taraf kewarganegaraan itu melalui pendaftaran. Jadi saya faham kerajaan ada sebab-sebabnya tu. Tapi kalau boleh betul-betul yang ibu bapa PRD tak ada negara lain, kita bagilah operational law kepada anak mereka supaya kita tidak menghadapi masalah generasi akan datang stateless. Anak-anak orang asli, orang India yang dulu bergenerasi di estate, orang-orang asal ini, sebab pendaftaran itu kita fahamlah, tapi banyak dia punya birokrasinya itu. Jadi itu kebimbangan. Dan satu lagi kebimbangan yang saya ada, iaitu apabila permohonan itu secara pendaftaran dia turun daripada 21 kepada 18 tahun, ada kebimbangan selepas umur 18 tahun tu tak selesai lagi. Jadi ya ini mungkin diperbaiki oleh pihak kementerian. Dan akhir sekali, dalam tak sampai 1 minit Tuan Speaker, jadi kena kaji balik ini soal wanita asing yang telah dapat kerakyatan Malaysia. Sekarang kerakyatan wanita asing itu yang suami ini rakyat Malaysia boleh terancam, boleh dilupuskan sekiranya kurang daripada 2 tahun selepas dia menerima kerakyatan itu, rumah tangga mereka bercerai-berai. Sedangkan sebelum ini tempohnya ialah bukan berdasarkan menerima kerakyatan itu, tetapi tarikh perkahwinan. Jadi kalau boleh Yang Berhormat Menteri, kesian mereka. Mereka kahwin rakyat kita, ada anak dan jadi rakyat Malaysia, porak perangga
bercerai-berai mereka, hilang kerakyatan dia. Dia dah duduk lama di Malaysia. Jadi dapat dipertimbangkan daripada 2 tahun selepas dapat kerakyatan tu, kalau boleh kembalikan pada tarikh dia apa tu, perkahwinan dia tu. Kalau ini dapat dilakukan, saya dengan sedang hati nak nyokong pindaan ini. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Datuk Timbalan Speaker, terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk berbahas dalam sesi perbahasan rang undang-undang Akta Perlembagaan Pindaan 2024 yang ditunggu-tunggu segenap lapisan masyarakat di luar sana selepas bacaan pertama untuk rang undang-undang ini dibuat pada 25 Mac 2024 tahun ini. Sesungguhnya, pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan memerlukan majoriti 2/3 ahli Dewan Rakyat atau 148 kerusi, dan ia membuktikan betapa bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan Perhubung Kewarganegaraan adalah amat penting bagi menjamin kedaulatan sesebuah negara. Pindaan ini menyaksikan pindaan terhadap perkara 18, 19, 23 dan 26 serta jadual pertama dan kedua ini yang telah dibawa libat urus di peringkat Jawatankuasa Pilihan Khas dengan 3 jawatan kuasa, iaitu JKPK Wanita Kanak-kanak dan Pembangunan Masyarakat, JKPK Keselamatan dan JKPK Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi telah meneliti RUU ini dengan 18 ahli jawatankuasa telah bersetuju dengan rang undang-undang ini. Malah Majlis Raja-Raja juga telah memberikan perkenan untuk rang undang-undang ini dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini. Datuk Timbalan Speaker menyedari bahawa usaha keras yang dilakukan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bagi memastikan setiap permohonan bagi mendapatkan kewarganegaraan dilakukan mengikut prosedur undang-undang yang ditetapkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga daripada individu-individu yang telah berjaya mendapatkan taraf warga negara Malaysia melalui proses yang ditetapkan Jabatan Pendaftaran Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Syabas kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri kerana beliau benar-benar membuktikan keseriusan ataupun walk the talk dengan izin dalam menyelesaikan masalah permohonan kewarganegaraan ini. Untuk makluman Datuk Timbalan Speaker dan juga ahli-ahli Yang Berhormat, antara kesemua, bukan aduan, tapi permohonan yang diajukan kepada pejabat saya, lebih 80% permohonan mendapatkan taraf warga negara yang diperoleh oleh pejabat saya dan dihantar kepada JPN dan KDN telah berjaya diselesaikan. Dan ini sebenarnya adalah janji Yang Berhormat Menteri untuk menyelesaikan masalah ini sebelum rang undang-undang ini dibentangkan. Jadi saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Namun saya ingin memohon Yang Berhormat Menteri memberikan penjelasan berhubung bilangan permohonan mendapatkan taraf warganegaraan daripada individu yang memegang taraf Pemaustautin tetap atau kad pengenalan merah dan Pemaustautin sementara atau kad pengenalan berwarna hijau yang memohon kerakyatan Malaysia dalam tempoh 5 tahun ini. Dan berapa peratus kelulusan diberikan dan juga peratus gagal mendapatkan kerakyatan. Datuk Timbalan Speaker, dalam keterujaan ramai pihak sekiranya pindaan RUU ini diluluskan, saya memohon kepada KDN supaya memastikan dan menyelesaikan sebanyak mungkin atau semua permohonan kewarganegaraan kes individu yang lahir di Malaysia tetapi mempunyai taraf PR kerana mereka ini tidak memegang kewarganegaraan lain dan hanya tahu Malaysia ini sajalah sebagai negara mereka. Ini kerana melalui pindaan RUU ini amat jelas bahawa anak-anak daripada individu, kedua-dua individu yang memegang taraf PR tidak lagi mendapatkan kewarganegaraan secara automatik ataupun kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang. Walaupun ibu bapa mereka yang memegang taraf PR lahir di Malaysia dan tidak memegang kewarganegaraan lain.
Bagi saya perlu ada satu penyelesaian yang konkret dan tuntas. Dalam hal ini, dalam kita memberikan kerakyatan melalui kuat kuasa undang-undang dalam pindahan RUU ini. Keadilan juga perlu diberikan kepada individu-individu dalam golongan ini dan ia bertepatan dengan prinsip madani iaitu sendiri prinsip ihsan yang menjadi slogan kerajaan madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ini kerana jika isu ini tidak dapat diselesaikan, kerajaan akan dilihat gagal memberikan keadilan kepada golongan ini yang tidak mempunyai taraf kerakyatan negara lain dan mengakibatkan mereka menjadi stateless citizen dengan izin dalam satu-satunya negara yang mereka kenal dan lahir di dalamnya. Sehubungan itu, saya meminta jasa baik Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri di dalam Dewan Yang Mulia ini supaya memberikan keutamaan kepada kes-kes ini supaya mereka mendapat taraf warga negara yang diimpikan selepas lahir di negara ini. Poin terakhir, Datuk Timbalan Speaker, saya juga ingin sentuh isu kepada dengan izin foreign spouse. Pujian perlu diberikan kepada Yang Berhormat Menteri dan KDN membabitkan fasa 2 yang bertujuan meminda fasa kurungan 1/15 Perlembagaan Persekutuan ini yang mengenakan syarat tambahan untuk isteri asing yang bersuamikan warga negara mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu, kerana ini dapat memastikan mereka yang memohon secara pendaftaran ini dapat sekurang-kurangnya berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Selain itu, syarat ini juga dapat mengelakkan sangkaan prejudis kepada isteri asing yang mendapat taraf warga negara ini dengan berbagai tumahan jahat ke atas mereka. Pada masa yang sama, Yang Berhormat Datuk Timbalan Speaker, saya amat berharap KDN mempunyai sumber tenaga yang mencukupi di bawah fasa 5 RUU ini yang memasukkan fasa baharu kurungan 1A ke dalam perkara 18 Perlembagaan Persekutuan yang menghendaki mana-mana individu yang berumur 18 tahun dan memohon warga negara perlu mengangkat sumpah dalam masa 48 bulan selepas mencapai umur 18 tahun. Jika tidak, individu itu akan terhenti menjadi warga negara. Saya tidak mahu mendapat aduan daripada golongan ini yang gagal menjadi warga negara disebabkan alasan KDN tidak mempunyai sumber tenaga yang mencukupi untuk memproses permohonan mereka. Dengan ini, Datuk Timbalan Speaker, saya mohon menyokong. Terima kasih.